Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin.
Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.弟兄姐妹，大家好！主耶稣爱你，主耶稣爱我们大家。来，我们一起敬拜主，我们一起赞美主，让我们在他爱里面敬拜他，赞美他。他是我们的一切。是我们的一切。无论你遭遇任何的事，也许在困苦，你无法理解一件事。要牢记在你心，上帝的旨意是最美善，全能神他未曾不留下美好的事物给求靠他的儿女。虽然你遭患难与试探，他必保守你，赐你力量。
时，也许在困苦，你无法理解一件事，要牢记在你心，上帝的旨意是最美善。主的双手，主的双手正运行工作，他一切的作为伟大与荣耀，那时刻必然快来临，你将看那慈爱的彩虹。无论你遭遇任何的事，也许在困苦，你无法理解一件事，要牢记在你心，上帝的旨意是最美善。主的双手，主的双手正运行工作，他一切的作为伟大与荣耀，那时刻必然快来临，你将看那慈爱。来，我们一起高举我们的双手，我们告诉他，主的双手正运行工作，他一切的作为伟大和荣耀，伟大与荣耀，那时刻必然快来临，你将看那慈爱。来告诉他，主的双手，主的双手正运行工作，他一切的作为伟大和荣耀，伟大与荣，那时刻必然快来临，你将看那慈爱的彩虹。来，我们高举我们双手，仰望神，我们相信主的双手正运行工作，他一切的作为伟大与荣耀，伟大与荣耀，那时刻必然快来临，你将看那慈爱。来告诉他，主的双手，主的双手正运行工作，他一切的作为伟大与荣耀，那时刻必然快来临，你将看那慈爱，那时刻必然快来临，你将看那慈爱的彩虹，那时刻必然快来临，你将看那慈爱的彩虹。张开那慈爱的彩虹，我们感谢你，感谢你，感谢你的爱，感谢你救恩，感谢你的爱，感谢你救恩，感谢你引导我们，
感谢你引导我们，感谢你的爱，感谢你的救恩，感谢你的恩典，感谢你，我们感谢你，感谢你，感谢你，感谢你，感谢你，感谢你，感谢你，我们感谢你，因为你何等的美善，我们感谢你，我们感谢你，感谢你，你的美善，你的美善，直到永远，直到永远，直到永远，直到永远，直到永远。在这世界还未造之前，你已经拣选我们每一位，你已经拣选我们每一位。我可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃？可躲避你的面？我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。我可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃？可躲避你的面？我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。我可以往哪里去可逃避你的灵？我可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃？可躲避你的面？我若展开清澈的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。主耶和华，你已经检查了我，我坐下，我起来，你都已晓得。我行路，我坐下，你都细察。你也深知我一切所行，我舌头上的话，我舌头上的话，你没有一句不知道。你在我前后环绕着我，安锁在我身上，这样的奇妙，是我不能测度。你的至高，你的珍贵，是我永远不能索取。我可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃？可躲避你的面？我若展开清澈的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。告诉他，我舌头上的话，我舌头上的话，你没有一句不知道。你在我前后环绕着我，
安守在我身上，怎样的奇妙，是我不能测度。你的至高，你的尊贵，是我永远不能所知。我可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃？可躲避你的面？我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。告诉他，我可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃？可躲避你的面？我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。我可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃？可躲避你的面？我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必。来，我们高举我们双手好不好？我们高举我们双手，仰望主，告诉他，我可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃？可躲避你的。我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必。告诉他，我可以往哪里去逃避你的灵？阿爸天父，我可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃？可躲避你的。我若展开清晨的翅膀，就在那里，就在那里，你的双手也必引导我。就在那里，你的双手也必引导我。就在那里，就在那里，你的双手也必引导我。引导我，引导我，你的双手引导我，引导我，引导我们，引导我们。我们感谢赞美你，哈利路亚，哈利路亚。我们感谢你，感谢你，你的救恩，你的恩典，直到永远，直到永远。直到永远。阿们。
人的一生都有定期，学他领导，总担与压力。我举起双手来求问我的主，显明你美好旨意。神的道路，神的道路，非我的道路。不要忧虑，也不需怀疑，全心信靠神，他必定按时机，将一切成为美好。神的道路都有定期，是他领导，总担与压力。我举起双手来求问我的主，显明你美好旨意。神的道路，神的道路，非我的道路。不要忧虑，也不需怀疑，全心信靠神，他必定按时机，将一切成为美好。我将前途交托给我主，将我生命全都给我的神，要等候神运行工作，一切都成为美好。人的一生，人的一生都有定期，是他领导，总担与压力。我举起双手来求问我的主，显明你美好旨意。神的道路，神的道路，非我的道路，非我的道路。不要忧虑，不要忧虑，也不需怀疑，也不需怀疑。全心信靠神，他必定按时机，将一切成为美好。我将前途，我将前途交托给我主，将我生命全都给我的神，要等候神运行工作，一切都成为美好。来，我们高举我们双手，告诉他，我将前途交托给我主，将我生命全都给我的神，要等候神运行工作，一切都成为美好。要等候，要等候神运行工作，一切都成为美好。要等候，要等候神运行
工作，一切都成为美好。Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 主爱的弟兄姐妹平安， Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian pada hari ini. 很高兴今天能够与大家见面。 Sebelum kita mulai firman Tuhan, 当我们还没有开始之前， mari kita berdoa. 让我们一起祷告。 Bapa kami yang di dalam surga, 我们在天上的父， terima kasih Tuhan untuk hari ini. 为今天我们要感谢你天父， Terima kasih untuk anugerah-Mu. 也要为你的恩典感谢你， Terima kasih untuk kasih setiamu 感谢你的慈爱， yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan 而且 kami. 你的慈爱永不止息。 Kami ada pada hari ini, 我们能够存活到今天， itu semuanya karena Engkau Tuhan. 这完全都是因为你。 Kami mau terus dengar-dengaran akan firman-Mu. 我们要聆听你的话语， Berbicaralah ya Tuhan, 求你对我们说话吧， karena kami siap mendengarkan. 因为我们已经预备好有聆听你的道。 Urapi hamba, 求你恩膏高牧你的使女， urapi Ibu Jenny, 也求你高牧本人。 urapi setiap jemaat-Mu yang ada di rumah. 求你高牧每一位在家里的弟兄姐妹， Supaya setiap firman yang ditaburkan, 但愿我们所讲的道 itu boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. 能够成为他们生活中的力量和话语， Sehingga iman kami bertumbuh, 使我们的信心能够被坚 kepercayaan 定。 kami teguh di dalam Engkau. 在你里面我们是坚定不移， Dan kami semakin kuat di dalam Engkau. 而我们是在你里面越来越刚强。 Terima kasih ya Bapa. 感谢你天父， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, 奉靠耶稣基督圣名， kami berdoa dan mengucap 我 syukur. 们这样祈求和感恩。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. 很高兴今天能够与大家会面。 Sharing firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. 今天我要与大家分享上帝的信 Yang 息 Tuhan 是， taruh di dalam hati saya. 就是上帝把它放在我心中 Mengenai 的， lebih dari pemenang. 就是得胜有余。 Tahun ini 今年 kita sudah masuk hampir di bulan Maret. 现在我们差不多要进入3月份了。 Sudah 1 tahun kita melewati pandemik. 在这个疫情之下，差不多1年了。 Banyak goncangan yang terjadi. 发生很多的震荡不安， Baik dalam kesehatan, 无论是我们健康方面、 ekonomi, 经济， maupun mungkin keluarga. 甚至于可能家庭方面， Banyak hal-hal yang kita terima, 我们接受了很多东西， yang ada dari sekeliling kita. 在我们四周所发生的。 Kalau kita tidak meresponi dengan baik, 如果我们没有好好的去回应的话， maka reaksi kita pun akan tidak baik. 那么我们的反应也会不好。 Kadangkala, 有时候 apa yang kita dengar 我们听到的， membuat kita takut dan tawar hati. 使我们会心灰意冷、惧怕。 Contoh yang paling hit pada saat ini 现在最疯传的就是 adalah angka COVID yang semakin tinggi. 就是那个确诊病例越来越高。 Mungkin sudah diredam karena banyaknya vaksin yang sudah disuntikkan kepada masyarakat. 不错，现在已经开始接种了。 Tetapi angka COVID ini tetap membuat kita menjadi takut dan tawar hati. 但是，一讲到新冠病症，我们就非常的害怕， Menjadi stres yang berlebihan. 而且使我们是过度的惊慌。 Ya, kita harus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 不错，我们要按照那个政府所指定的那个卫生保健， Tetapi jangan stres berlebihan. 但是我们不要过度的惊慌。 Yang hit yang kedua saat ini 现在最疯传的第二个话题是 adalah vaksin COVID. 就是那个新冠病的那个疫苗。 Ada yang bilang iya baik, ada yang bilang tidak baik. 有些人说是非常好的，但是有些人又是说不大好， Bahkan banyak hoax yang beredar 甚至于很多假消息， bahwa vaksin akan membuat kita jauh dari Tuhan. 就是那个接种疫苗之后，反而使我们越来越远离神。 Sedangkan gembala sidang kita pun berkata 但是我们的主堂牧师是这么说的， bahwa beliau siap untuk divaksin. 就是他已经预备好要接种这个疫苗。 Seringkali kita harus memilih apa yang kita dengar dari sekeliling kita. 很多时候，我们要选择在我们四周所听到的消息， Jangan mendengar berita yang salah dari sumber yang salah. 我们不要听一些虚假的消息，从那个虚晃的那个源头。 Belajarlah untuk mendengar apa yang Tuhan katakan, 我们要学习听上帝说的是什么， bisa melalui firman Tuhan, 是能够借着他的圣经， bisa mendengar melalui sharing-sharing firman yang
disampaikan oleh para hamba Tuhan, 也可能是借助那个神父所传讲的那些信息， atau dari pemimpin rohani yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. 或者我们的属灵督导者是上帝已经为我们预备的 Contoh, 啊。比如说， pada saat Musa mengirimkan 12 pengintai 当那个摩西差派12个探子的时候， untuk menyelidiki tanah perjanjian, 来去窥探那个应许之地， ada 10 orang yang memberikan tanggapan negatif, 10个人是给负面的消息， hanya 2 orang yang memberikan tanggapan yang positif, 只有2个人是给正面的消息， yaitu Yosua dan Kaleb. 就是约书亚和迦勒。 Secara angka 10 lebih banyak daripada 2. 如果看数目的，10个是比2个人多 Sebagai manusia kita pasti akan lebih terarah mendengarkan yang banyak. 啊。不错，我们成为人，我们常常会听多数人的意见， Tetapi apakah yang 10 itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? 但是那10个人是不是真的按照上帝的真理呢？ Atau kita pilih yang mungkin secara nilai itu hanya sedikit, cuma 2 orang, 或者我们是选择，虽然这是少数人数， tetapi apa yang dia sampaikan sesuai dengan janji Allah kepada kita. 但是他们所说的就是按照上帝的应许。 Ada 2 contoh Alkitab 在圣经里也有另外一个例子， yang sangat memberkati saya, 是非常祝福我的， yaitu Yosafat. 那就是约沙法。 Di 2 Tawarik 20, 在那个历代志下20章， diceritakan mengenai bagaimana Yosafat menghadapi Bani Amon dan Bani Moab. 那时候就是看见约沙法怎么样要去面对摩押人、亚门人和那个米乌尼人的攻 Yosafat 击。 adalah seorang raja dari Yehuda. 约沙法是犹大王， Dia pun manusia biasa. 他也是一般人而已， Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. 但是他敬畏上帝， Seorang raja yang diberkati oleh Tuhan. 也是上帝大大祝福的一位王， Dan tidak menyimpang dari titah Tuhan. 而且他也不会背弃上帝的律法， Sehingga Tuhan mengokohkan kerajaannya. 所以上帝就鉴定他的国度。 Tapi di 2 Tawarik 20 dikatakan, 但是在历代志下20章这么说， pada saat Yosafat mendengar berita bahwa ia akan diserang 当约沙法听到他将会受到攻击的时候， oleh pasukan Bani Moab, 就是那个摩押人和亚门人， Bani Amon, 还有那个亚门人， dan sepasukan Meunim, 还有米乌尼人。 lalu Yosafat pun menjadi takut. 那么约沙法就变成惧怕了 Lihatlah bahwa seorang raja pun bisa menjadi takut. 啊！看吧，连一个王他也会感到惧怕。 Dia orang yang diurapi Tuhan. 他是上帝所高莫的， Dia orang yang benar-benar takut akan Tuhan. 他是真的敬畏上帝的， Tapi dia bisa menjadi takut. 但是他也能够变成惧怕。 Begitu juga dengan kita. 我们也是如此， Manusia bisa menjadi takut. 人能够变成惧怕 Itu wajar. 啊，那是人之常情。 Pada saat hal-hal yang buruk, yang menakutkan itu datang dan kita mendengar tentang hal-hal tersebut, 当我们听见一些令我们担忧的那些消息的时候， kita bisa menjadi takut. Itu manusiawi. 我们就会变成害怕，那是情有可原的。 Tetapi jangan sampai 但是不要 ketakutan itu menguasai hidup kita. 不要让那个惧怕就是控制我们整个人。 Apa yang kita bisa pelajari tentang Yosafat pada hari ini? 那么今天我们可以从约沙法身上学习什么呢？ Yang pertama adalah 第一就是 pada saat Yosafat mendengar bahwa dia akan diserang, 当约沙法一听到他将会受到攻击的时候， Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. 约沙法呢就定义寻求上帝。 Di ayat 3 dikatakan, 第3节这么说， Yosafat menjadi takut, Yosa- lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. 约沙法便惧怕，定义寻求耶和华， Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. 在犹大全地宣告禁食。 Tuhan memberikan kita free will, Bapak Ibu sekalian, 上帝给我们自由意志， untuk mengambil keputusan. 是可以做我们自己的选择。 Tinggal bagaimana respon kita saat mengambil keputusan. 但是问题是我们怎样做出那个决定呢？ Apakah kita menjadi takut lalu lari? 是不是我们害怕这样就逃避呢？ Lari dari masalah? 从那个难处逃避， Atau berusaha melawan dengan kekuatan kita sendiri? 或者去面对，但是用自己的能力， Atau justru kita mengambil keputusan untuk mencari Tuhan? 还是我们定义要寻求上帝呢？
Ingat Bapak Ibu sekalian, 弟兄姐妹，请大家记得， keputusan apa yang saat kita hari ini ambil atau sekarang kita ambil, 我们现在所做出的任何决定， itu akan menentukan apa yang akan terjadi di masa akan datang. 就会决定以后将会发生的事。 Dan apa yang saat ini sedang terjadi, 而现在所发生的事呢， itu adalah buah dari keputusan yang kita ambil di masa lalu. 它是因为我们以前所做出决定的那个结果。 Jadi bijaksanalah di dalam mengambil keputusan. 所以，当我们做决定的时候，要有智慧， Minta hikmat dari Tuhan atas setiap langkah hidup kita. 要求上帝赐给我们智慧。当我们做出每一个决定， Pada saat kita mengambil keputusan, 当我们做决定， tanya sama Tuhan apakah ini berkenan? 我们要向上帝祈求，这是不是合乎上帝呢？ Apakah ini sesuai dengan kebenaran firman 是不是 Tuhan 合乎上帝的真理，讨他的喜悦呢？ dan menyenangkan hati Tuhan? 而且讨他的喜悦呢？ Jangan mengikuti kedagingan kita, 不要按照我们的肉体， tapi ikutilah firman Tuhan. 而是要依照上帝的真理。 Karena firman Tuhan akan menuntun kita kepada jalan kebenaran dan hidup. 因为上帝的道会引领我们走在正直的道路上， Roh Kudus akan menolong Bapak Ibu dan saya 圣灵会帮助你，会帮助我， di dalam mengambil keputusan sehari demi sehari. 在我们每天所做出的决定里。 Jadi poin yang pertama, 所以第一点， mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. 所以我们要定义寻求上帝。 Poin yang kedua, 第二点呢， apa yang Yosafat lakukan? 约沙法他做什么呢？ Di ayat 12 dikatakan, 第12节这么说： Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? 我们的神呢，你不惩罚他们吗？ Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, 我们无力抵挡着来攻击我们的大军， yang datang menyerang kami. 我们也不知道怎样行， Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, 我们也不知道怎样行， tetapi mata kami tertuju kepadamu. 我们的眼目单仰望你。 Garis bawahi mata kami tertuju kepadamu. 请大家划线，我们的眼目单仰望你。 Di ayat ini yang ingin saya sampaikan adalah kita harus fokus hanya kepada Tuhan. 在这一点我要强调的就是我们要单单定睛于耶和华。 Tadi pagi saya membuat kertas ini, Bapak Ibu sekalian. 刚才早上我已经画了这个图。 Apa yang Bapak Ibu lihat pada saat saya menunjukkan kertas ini? 当我向大家指这张纸的时候，大家看见什么呢？ Apakah Bapak Ibu melihat banyaknya cross yang warna merah ada di sekeliling kertas ini? 大家是不是看见有很多的这个红叉呢？ Yang memenuhi seluruh kertas ini? 是充满整张纸呢？ Atau sebuah titik di tengah-tengah yang berwarna hitam? 或者大家也看到在中间有一个黑点？ Begitu juga dengan hidup kita. 我们的生命也是这样， Hidup kita bagaikan sebuah kertas ini, Bapak Ibu 我们的人 sekalian. 生就好像这张纸一样。 Ada begitu banyak masalah rintangan yang ada di sekeliling kita. 在我们的四周有这么多的障碍，这么多的难题， Apa yang kita fokuskan? 但是我们专注于哪一点呢？ Apakah kita melihat begitu banyaknya angka kali-kali cross yang warna merah? 是不是我们在那里看见很多红色的叉呢？ Atau kita mau melihat satu titik, yaitu pengharapan kita di dalam Tuhan? 还是我们看见那中间那一点，就是我们在上帝里面的盼望？ Tergantung dari sudut pandang kita. 那就是按照我们自己的观点是如何？ Kata fokus itu hanya melihat pada satu titik. 当我们讲到焦点，就是只看一个中心而已。 Tuhan mau kita hanya fokus kepada Dia. 上帝要我们只要单单的定睛于他， Jangan menjadi Kristen kuda, Bapak Ibu 我们 sekalian. 不要成为那个马一样的那个基督徒。 Kalau kuda, dia harus pakai kacamata. 马呢，他是要戴着那个马的眼镜 Dia harus ditutup kanan kiri sehingga dia bisa fokus lihat ke depan. 让他能够专注于那个前面的路。 Kalau dia tanpa kacamata, dia bisa kehilangan arah. 但是如果他没有戴上那个眼镜呢，他就会怎样呢？就失去方向了。 Begitu juga dengan hidup kita. 我们的生命也是如此， Jangan seperti rohani kuda. 所以我们不要好像属灵的马。 Di mana kalau kita nggak pakai kacamata, kita akan kehilangan arah ke kanan dan ke 如 kiri. 果我们没有戴上眼镜，我们就会失去方向，不知道哪里是左右。 Biarlah kita fokus hanya kepada Tuhan saja. 但我们只是单单专注于上帝而已。
Biar begitu banyak badai di sekeliling kita, 不错，可能我们是周围有很多的人生风暴， tetapi kita punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah kita. 但是我们有一个更伟大的上帝，是超越一切的难题。 Fokus kepada destiny yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. 我们要专注于上帝已经命定我们的那个终点和人生。 Contoh pada saat Petrus berjalan di atas air. 比如说，好像那个彼得在水上走的时候， Pada saat Tuhan Yesus berkata, Petrus datanglah, 当主耶稣说你走过来吧， maka dia bisa berjalan di atas 然后 air. 他就能够行在那个海上， Karena dia fokusnya hanya kepada Tuhan 因为他 Yesus. 只是专注于主耶稣。 Tapi pada saat badai datang, 但是当那个风来的时候， mungkin mulai ada ombak, 开始那个浪又大了， mungkin ombak semakin besar. 而且那个浪越来越高。 Pada saat Petrus fokusnya berubah kepada ombak, 就是当那个彼得他的焦点看那个风浪的时候， kepada badai yang ada di sekeliling dia, 看到那个四周的风暴， maka Petrus menjadi tenggelam. 然后彼得就下沉了， Dia nggak mampu lagi berjalan di atas 他不 air. 可能在水面上走了。 Begitu juga dengan hidup kita. 我们的生命也是如此。 Biarlah kita berjalan di dalam iman kepada Tuhan. 但愿我们都是在信心里，与上帝同行。 Fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus. 我们的焦点只是在主耶稣身上， Gak ada masalah yang lebih besar daripada Tuhan kita. 没有一件难题是大过我们的上帝。 Jadi poin yang kedua, 所以第二点呢， hanya fokus kepada Tuhan. 就是要单单定居于上帝。 Poin yang ketiga, 第三点， jangan takut 不要惧怕， dan tetap percaya. 要仍然相信。 Di ayat 15b dikatakan, 在15下半节这么说： beginilah firman Tuhan kepadamu, 耶和华对你们如此说， janganlah kamu takut dan terkejut 不要因这大军恐惧、 karena laskar yang besar ini. 惊慌， Sebab bukan kamu yang akan berperang, 因为胜败不在乎你们， melainkan Allah. 乃在乎神。 Di ayat 17, 在17 saya 下 ingin 半节。 bacakan juga dari awal. 好，17我们会读整节。 Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. 在这个打仗，你们只需摆阵而已。 Hai Yehuda dan Yerusalem, 犹大和耶路撒冷人啊， tinggallah berdiri di tempatmu 你们这次不要征战，要摆阵站坐， dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. 看耶和华为你们施行拯救。 Di ayat 17 kita garis bawahi 我们在第17节我们要划线的是， yang di bagian B-nya dikatakan, 在下半节这么说： janganlah kamu takut dan terkejut, 你不要惧怕，也不要惊慌， majulah besok menghadapi mereka. 明日当出去迎敌， Tuhan akan menyertai kamu. 因为耶和华会与你同在。 Di dua ayat ini dikatakan, 在这两节经文说到， janganlah kamu takut, 你不要害怕， gak usah terkejut, 也不要惊慌， karena Tuhan yang berperang untuk kita. 因为是上帝为我们征战。 Bagian kita tetap percaya. 我们的部分呢，就是仍然相信。 Kalau kita lanjutkan membaca di ayat 20, 如果我们接下去读第20节的话， kita harus meneguhkan hati kita 我们要坚固的信心。 di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. 当我们相信上帝的时候， Bahwa Tuhan akan menyertai kita. 就是上帝会与我们同在。 Maukah kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada 我们 Tuhan? 愿意吗？将我们的一生交托给上帝。 Sebab pada saat kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, 因为当我们完全将自己的生命交托给上帝的时候， kita nggak usah takut lagi karena Tuhan yang akan berperang untuk kita. 我们就不必害怕了，因为上帝会为我们征战。 Tuhan tidak akan pernah lalai menepati janjinya. 上帝不会拖延他所应许我们的。 Kalau dulu Yosafat ditolong Tuhan, 如果以前约沙法上帝帮助他了， maka saat ini Tuhan akan menolong Bapak, Ibu, dan saya. 那么现在上帝也一定会帮助你，也会帮助我。 Kadang-kadang Tuhan mengizinkan hal-hal terjadi. 有时候上帝允许一些事情发生， Mungkin keadaan kelihatannya semakin buruk. 不错，看起来情况好像越来越糟糕， Mungkin keadaan menjadi lebih tidak baik. 而且看起来是越来越恶化了。 Apakah kita menjadi goncang atau kita tetap percaya kepada Tuhan? 那么我们是不是就会变得动荡不安，还是仍然相信上帝呢？
Jangan pernah tawar hati, 我们不要心灰意冷， jangan pernah terkejut, 也不要惊慌， jangan pernah meninggalkan Tuhan. 也不要离开上帝， Karena Tuhan akan berperang untuk kita. 因为上帝会为我们征战。 Pegang teguh janji Tuhan, 我们好好的抓紧上帝的应许， Tuhan akan tolong kita. 上帝会帮助我们。 Yang keempat, yang terakhir. 第四，最后一点， Apa yang dilakukan Yosafat sehingga dia lebih daripada pemenang? 那么约沙法做什么让他能够得胜有余呢？ Yang dilakukan Yosafat adalah dia bersorak-sorai dan dia tetap memuji Tuhan. 就是他做的仍然在那里欢呼及唱歌赞美。 Di ayat 22 dikatakan, 在第22节这么说， ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, 众人方唱歌赞美的时候， dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. 耶和华就派伏兵击杀那来攻击犹大人的亚门人、摩亚人 Dan orang-orang dari pegunungan Seir 和西尔山人， yang hendak menyerang Yehuda 要击杀他们的， sehingga mereka terpukul kalah. 他们就被打败了。 Jadi Yosafat mengajak seluruh pasukannya, seluruh masyarakatnya, 所以在这里，约沙法要求所有的众人， selain mencari Tuhan berpuasa, 除了在那里寻求上帝进食之外呢， mereka diajak untuk bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian. 也邀请他们在那里欢呼和唱歌赞美。 Dalam keadaan apapun yang saat ini sedang kita hadapi, 现在无论我们是面对任何的情况， belajarlah untuk tetap bersorak-sorai dan memuji Tuhan. 我们仍然学习要在那里欢呼唱歌赞美上帝， Karena ada ketenangan, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan. 因为上帝会赐给我们那种平安。 Pada saat kita menyembah Tuhan. 当我们敬拜上帝的时候， Dan pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan, 所以当我们在那里称颂赞美上帝的时候， tanpa kita sadari, 我们不觉之中、不知不觉中， Tuhan sedang membereskan masalah kita. 上帝正在为我们解决我们的难题。 Saat kita mengucap syukur kepada Tuhan, 当我们向上帝感恩的时候， Tuhan mengadakan mujizat untuk kita. 那么上帝就会为我们实行神迹。 Bagian kita adalah 我们的部分呢，就是 bersyukur saja, 就是感恩吧， bernyanyi memuji Tuhan saja. 在那里唱歌赞美上帝吧。 Itu yang biasa saya lakukan, Bapak Ibu 这是我 sekalian. 经常去做的，弟兄姐妹。 Pada saat hati saya mulai galau, 当我的心里感到不安的时候， pada saat mungkin saya mendengar banyak masalah yang terjadi, 当我听见很多难处正在发生的时候， kadang-kadang saya susah untuk menyanyikan nyanyian pujian. 有时候我觉得很难去唱诗， Tapi saya berusaha di dalam hati, saya masuk ke dalam menara doa, 但是我决定我要进去那个祷告堂， atau saya putar musik pujian dan penyembahan, 或者我在那里播放一些赞美诗歌， saya mulai memuji Tuhan. 我就开始在那里赞美上帝。 Dan percayalah, 相信吧， hadirat Tuhan akan memenuhi kita, 上帝的临在就会临到我们， membawa damai sejahtera dalam hidupan kita, 就会赐给我们生命那个平安在我们里面， sehingga hati kita menjadi tenang. 使我们的心就会有安宁。 Pada saat kita tenang, 当我们心平气和， kita bisa berdoa. 我们就能够祷告。 Jadi poin yang keempat, 所以第四点， kita belajar untuk tetap bersorak-sorai 我们要仍然学习在那里欢呼， dan memuji Tuhan 而且在那里赞美上帝。 di saat kita menghadapi masalah. 在我们面对难题的时候， Mungkin masalahnya tetap sama, 可能问题仍然存在， mungkin Tuhan belum tolong, 可能上帝还没有帮助我 karena 们， mungkin belum waktunya Tuhan, 可能还不是上帝的时间。 tetapi cara pandang kita pasti akan berbeda. 但是我们看事情的观点就会 Dan 不一 Tuhan 样。 akan memberikan damai sejahtera di dalam hati kita dan Sangti. kehidupan kita. 上帝也会在我们的生命中，在我们的心中赐给我们平安。 Jadi ada 4 hal yang tadi saya sampaikan. 所以我刚才已经给大家讲4点， Bagaimana Yosafat menjadi lebih daripada pemenang. 约沙法怎样能够得胜有余。 Nah, apa janji Tuhan 那么上帝的应许是什么呢？ yang Tuhan berikan kepada kita? 上帝赐给我们的， Sama seperti apa yang Tuhan berikan kepada Yosafat. 就好像上帝赐给约沙法一样。 Setelah dia melakukan 4 hal tadi, 当他做了刚才上述的4件事之后， yang pertama janji Tuhan adalah
第一个，上帝所应许的就是 kita menjadi lebih dari pemenang. 我们就是能够得胜有余。 Di ayat 23 dan 24 dikatakan, 在23节、24节这么说的。 lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, 因为亚门人和摩押人起来击杀住希尔山的人， hendak menumpas dan memusnahkan mereka. 将他们灭尽住希尔山的人之后， Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, 灭尽住希尔山的人之后呢， mereka saling bunuh-membunuh. 他们又彼此自相击杀。 Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, 犹大人来到旷野的望楼， mereka menengok ke tempat laskar itu. 向那大军观看， Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. 见尸横遍地， Tidak ada yang terluput. 没有一个逃脱的。 Apa yang ingin dikatakan di ayat 23 dan 24 ini? 就是23、24节想说什么呢？ Bahwa pada saat Yosafat tiba di tempat pertempuran itu, 就是说，当约沙法来到战场的时候， ternyata pada saat Yosafat sedang perjalanan memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan, 就是当约沙法在途中在那里欢呼、唱诗、赞美上帝的时候， ternyata mereka sendiri musuhnya yang saling bunuh-membunuh. 原来约沙法的敌人他们彼此在那里自相残杀。 Yosafat tidak melakukan apa-apa. 约沙法没有做任何事， Dia tidak sama sekali membunuh musuhnya. 他完全没有去击杀那些敌人， Tetapi Tuhan yang membuat penghadangan dan memusnahkan mereka semua. 而是上帝派伏兵，把他们全部都杀掉。 Sehingga pada saat Yosafat tiba, 所以当约沙法来到的时候， mereka semuanya sudah menjadi bangkai yang berhantaran di tanah. 他们全部都是已经变成尸体，横遍全 Gak 地， ada yang terluput. 没有一个人逃脱的。 Enak sekali bukan? 那是非常棒了，是不是？ Pada saat kita mengikuti Tuhan, 当我们跟随上帝， ada bagian yang harus kita lakukan, 有部分是我们必须去做的， tetapi selanjutnya kita serahkan kepada Tuhan. 但是其他的我们就交给主吧。 Tuhan yang akan berperang untuk Bapak, Ibu, dan saya. 上帝会为你为我来征战， Jangan khawatir. 所以不要担心。 Sudah tiba saatnya, 到了时候， Tuhan akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. 上帝会赐给我们一次又一次的胜利。 Dan apa janji Tuhan yang kedua? 那么上帝给我们的应许第二是什么呢？ Pelipat gandaan mujizat terjadi. 就是会发生倍增的神迹。 Di ayat 25 dikatakan, 在第25节这么说的。 lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang. 约沙法和他的百姓就来收取敌人的财物， Mereka menemukan banyak ternak. 在这手中见了许多财物， Mereka menemukan banyak harta milik, 也有珍宝， pakaian dan barang-barang berharga. 很多的财物和珍宝。 Wow, luar biasa bukan? 哇哦，那是非常了不起。 Dan bahkan dikatakan di ayat 25 bahwa 甚至在25节这么说， yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa oleh mereka. 他们剥脱下来的多的不可携带， 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu 因为甚多，只收取了3日， karena begitu banyaknya. 因为是这么多。 Kalau Tuhan mau memberkati kita, 如果上帝要祝福我们， Tuhan gak akan kasih setengah-setengah. 上帝不会只给我们一半而已。 Kalau Tuhan mau memulihkan keadaan Bapak, Ibu, dan saya, 如果上帝要恢复你和我的情况， Tuhan tidak akan melakukan setengah-setengah juga. 他也不会给我们只是部分的恢复， Dia akan memberikan yang sempurna. 他是会完全的给我们一个恢复， Lebih daripada apa yang kita doakan dan kita minta kepada dia. 是超过我们所求所想的。 Ini terjadi di dalam hidupan Yosafat. 这就是发生在约瑟发的生平中， Bukan hanya musuhnya sudah terpukul kalah, 不只是那个敌人被打败 musuh-musuhnya mati, 那些敌人也死亡了， tetapi dikasih bonus, 还赐给他那个奖金， dikasih pelipat gandaan mujizat, 就是那个倍增的神迹， dikasih harta benda, dikasih barang-barang yang begitu banyak. 给他这么多的财物珍宝， Sehingga mereka pun tidak sanggup untuk membawanya di dalam 1 hari.
他们也不能够一天就把它收取。 Begitu juga dalam hidupan kita. 我们的人生也是如此， Gak usah khawatir. 所以不要担心， Jangan terlalu takut berlebihan. 我们不要过分的那个 Sehingga kita 恐 menjadi 惧， stres, kita menjadi depresi. 使我们变成是什么呢？变成有忧郁症， Karena sudah waktunya 因为到了时候， kita melakukan bagian kita. 我们应该尽我们的本分， Kita tetap percaya kepada 我 Tuhan. 们仍然相信上帝， Dan Tuhan yang akan berperang untuk Bapak, Ibu, 那么 dan 上 saya. 帝会为你为我来征战。 Jadi 2 janji Tuhan. 所以上帝赐给我们2个应许， Kita menjadi lebih daripada pemenang. 我们是能够得胜有余， Dan Tuhan akan memberikan mujizat yang berlipat-lipat kali ganda. 而且上帝会给我们什么呢？倍增的神迹。 Jadi masuk tahun 2021, 所以进入2021年， besok bulan Maret, 明天是就快要3月份了， nggak usah khawatir. 不要担心， Serahkan hidupmu kepada Tuhan. 将一切交托给主。 Bagian kita lakukan. 我们的本分我们要去做， Selanjutnya kita serahkan kepada Tuhan. 其余的把它交给主吧。 Tetap teguh, 仍然要坚定不移， tetap percaya. 仍然相信， Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. 不要偏离左右， Karena Tuhan pasti akan beserta dengan 因为 kita. 上帝一定与我们同在。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告， Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. 天父为你的道，我们感谢你， Firman-Mu yang sederhana ini Tuhan. 你简单的这个道和天父， Mengingatkan kami 再次提醒我们， untuk mengambil keputusan selalu mencari Engkau di dalam prioritas hidup kami. 就是在我们人生优先点，就是要常常定义要寻求你， Selalu fokus kepada Engkau ya Tuhan. 而且单单仰望你， Selalu percaya teguh di dalam Engkau. 常常对你坚信不疑， Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. 不偏离左右， Dan selalu bersyukur apapun kondisi kita. 而且在任何情况之下，仍然是向你感恩。 Bapa, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu. 现在使你为你的儿女们祷告， Dimanapun saat ini mereka berada Tuhan. 他们无论现在在何处， Apapun kondisi yang saat ini sedang kami hadapi Tuhan. 现在我们所面对的任何问题啊，主， Mungkin saat ini kami di dalam persimpangan jalan. 可能我们现在在十字路口， Mungkin saat ini kami sedang ketakutan. 可能我们现在感到恐惧， Mungkin saat ini kami sedang putus asa. 可能我们已经绝望。 Tetapi firman-Mu hari ini menyatakan 但是你今天的道告诉我们， bahwa di dalam Engkau kami akan menjadi lebih daripada pemenang. 在你里面我们会得胜有余的。 Materaikan firman-Mu ya Tuhan. 将你的道印记在我们心上， Kami mau menghidupi firman ini dalam kehidupan kami. 我们愿意将你的道在我们的生活中活出来， Kami mau jalan seturut dengan kehendak-Mu. 我们愿意照你的旨意行， Karena kami percaya Engkau Tuhan yang besar. 因为我们知道你是大而可畏的上帝， Engkau tidak pernah lalai akan janji-Mu. 你从不会忘记你的应许。 Terima kasih Tuhan. 感谢你，上帝， Kuatkan dan teguhkan setiap hati kami. 求你能够坚固我们每一个人的心， Supaya setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kami. 让我们无论发生任何事情， Kami percaya Tuhan selalu menolong 我 kami. 们相信你一定会帮助我们。 Terima kasih Bapa. 感谢你，天父， Hanya di dalam nama Tuhan 只 Yesus 有靠耶稣基督的生 kami 命， berdoa 我们这样祈求 dan mengucap syukur. 和感恩。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣祝福大家。 Shalom, Gembala dan seluruh pengerja Mandarin Service CK7 serta Jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu PDP Tirsa Juliana yang telah menyampaikan pesan firman Tuhan yang memberkati kita semua pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah online minggu depan tanggal 7 Maret 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Robertus Purwadi, disertai dengan perjamuan kudus. Pengerja Mandarin Service CK7 dan Jemaat Tuhan harap menyiapkan perjamuan kudus atau dapat segera pesan di Tokopedia Integrity Online Store. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang dan pukul 5 sore. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah dewasa muda atau young adult, youth and junior bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, yaitu GBPRJ CK7.
BPA CK7 bagian anak setiap minggu selama ini mengadakan pembagian kelas secara online via Zoom dalam bahasa Indonesia. Dan puji Tuhan mulai minggu tanggal 7 Maret 2021 akan dibuka kelas dalam bahasa Mandarin. Bagi anak-anak Bapak Ibu yang dapat berbahasa Mandarin, maka dapat mengikuti kelas tersebut agar rohani mereka semakin hari semakin dalam kepada Tuhan Yesus. Untuk info link Zoom dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Juan Lesmana dengan tema di bulan Maret, Lost and Found. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak muda untuk bergabung melalui live streaming di YouTube channel GBPRJ CK7. Kita akan memuji menyembah Tuhan bersama dan pengenalan serta iman kita kepada Tuhan Yesus akan bertumbuh bersama-sama. Persembahan umum, kolektor perpuluhan, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BC Cabang Tamrin dengan akun 206 333 8222 atas nama GBPRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihatnya langsung di medsos masing-masing cabang. Firman Tuhan di Mazmur 4 ayat 6 berkata, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk tetap setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa fajar pada pukul 4.40 pagi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dan menara doa pada pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam pada setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu via aplikasi Zoom. Agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga dan lain-lain. Dapatkan link Zoom Doa Fajar dan Menara Doa untuk bulan Maret 2021 dengan menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Untuk kul gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Bapak PDP Hong Kim. Ibadah tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp di 0812 1286 4902. Dan bagi jemaat kul yang membutuhkan dukungan doa serta ingin memberikan kesaksian di kul Mandarin, dapat menghubungi Ibu Jocelyn di WhatsApp 0878 8861 2777. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik, dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan pukul 12 siang melalui aplikasi Zoom. Dan untuk link, user ID serta password, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling dapat menghubungi Bapak PDP Suryadi di WhatsApp 0819 0826 8833. Atas nama Gembala CK7 kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengerja dan jemaat Tuhan yang telah menabur untuk bencana alam yang terjadi di Sulawesi Barat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Bantuan yang Bapak Ibu berikan langsung kami salurkan kepada korban bencana yang membutuhkan. Terima kasih untuk GBI, PRJ, CKJ Dr. Janto. Insya Allah hari ini akan kami salurkan kepada pengungsi yang masih ada. Terima kasih kepada GBI, PRJ, CK7, Dr. Janto. Bantuan ini kami salurkan kepada orang yang membutuhkan. Terima kasih. Terima kasih kepada GDI, PJ, PJK, CK7 dan Dr. Janto atas sumbangannya. Ini peruntuhan dari Rumah Sakit Mitra hancur lebur, sekarang dalam pembersihan dan mudah-mudahan mereka dapat membangun kembali untuk dapat melayani masyarakat Mamuju lagi. Sangat mengerikan kejadian ini. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. CK7怀堂的同工和今天参加晚上敬拜的会友，我们还未进入祷告的时间前，让我们一起先讲第三个无形界的意义。因为我们相信，当我们说出来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经怎么说？林后4:3。当我们具有信心，正有经上记者说：“
我因信，所以如此说话。我们也信，所以也说话。第三个无形界的意义，第三个无形界是现代圣灵大大浇灌的时期，远超过当时在阿苏沙街所发生的。第三个无形界将会是主耶稣再来前最后和最大的灵魂收割。第三个无形界将兴起耶利米的一代，既被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动创救灵魂的年轻人。第三个无形界是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第三个无形界将施下能力来完成主的大使命之后，主耶稣就会再来。来吧，这个都就华语堂同工，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经怎么说？历代之下其实是，这称为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，赦免我们的国家主。但愿你从一切瘟疫、新冠病毒的灾害恢复我们的国家，让每个向上帝呼求的人得成就。我们祷告，让全体这个都就华语堂的同工和会友都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。奉主耶稣基督的名，我们也要奉耶稣的名，对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为佐科维总统和马鲁阿明副总统祷告，求你赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定，都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人。上帝赐给他们健康。今天我们要感谢他的仆人，蛮有能力来传讲上帝的道。求你大大地祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人及他的牧养事工，使他继续被使用，成为第三无形界的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的这个督主牧师长实验子医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他的妻子奥利菲亚、孩子、媳妇和孙儿们都蒙福。上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在这个督主的牧养圣工，使我们所有在这个督主的子民配得在上帝面前。我们也为普多利教会、神的教会、奥罗拉布大谢和世界福音联盟祷告，愿上帝使用他们，引得更多的灵魂。也为在这个督就兴起耶利米一代祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和在这个督就参加网上敬拜的会友们祷告。我们为有病的祷告，上帝医治他们，但重担的求上帝赐给他们安息，需要答案的上帝已经应允他们。奉耶稣基督的名，让每位上帝的子民能脱离全球性经济危机的疾病。上帝大大地祝福他们，阿们。全体同工和这个督就华语堂的会友，请举手领受上帝通过他仆人这个督就牧者的祝福。Jemaat CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat surgawi. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. 主提双手，将运行工作，他一切的作为。
想看那挚爱，来告诉他主的双手，主的双手正与情工作，他一切的做